Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Okey, pernah dengar tak kereta Honda? Dulu pada asalnya Honda pemiliknya adalah pekerja kepada Toyota. Kenal kereta Toyota? Suatu hari bila Honda ada idea untuk nak disampaikan kepada Toyota, maka dia terus pergi jumpa dengan Toyota. So dia kata, Toyota, saya nak buat kereta macam anda. Maka Toyota kata kepada Honda, tak payahlah, kamu terus supply saja kepada saya. Kamu punya absorber, kamu supply aja apa-apa barang yang kamu nak supply kepada saya. Biar saya yang buat kereta. Balik daripada saat itu, Honda naik ke atas kotak limau. Dia berdiri, dia tengok pekerja dia semua, dia kata, mark this day. Tandakan tarikh ini. Sebab saya akan ada kereta idaman saya. That's why Honda punya tagline ialah The Power of Dream. Sebab dia bermula dengan satu orang yang tidak meletakkan limitasi dalam hidupnya. Pernah tak anda merancang sesuatu, tapi apa yang anda rancang tak jadi seperti yang anda mahu? Biasa tak kita plan, contohnya wedding kita, holiday kita, tapi turn out dia tak jadi seperti mana yang kita mahu? Biasa tak kita cuba untuk buat sesuatu dengan perancangan yang kita ada, dan ini persediaan kita. Tiba-tiba kita diuji dengan sesuatu yang lebih besar daripada apa yang kita bersedia, membuatkan kita terduduk dan hanya boleh menongkah ke langit dan berkata, why me? Semua keadaan ini biasa berlaku dalam semua keadaan pada setiap orang. Please mark my word. Semua keadaan ini biasa jadi kepada semua orang. Cuma kita tak pernah tanya semua orang. Betul tak betul? Apa yang kita lalu membuatkan kita terduduk, kita terdiam, kita terfana sekejap. Semua keadaan yang disebabkan keluar daripada perancangan kita biasa berlaku kepada semua orang. Kita sahaja tidak pernah tanya. So, siapa sebenarnya meletakkan limitasi pada diri kita? Kerana setiap kali kita berjumpa jalan buntu, sudah pasti jalan keluarnya adalah naik ke atas. Bayangkan depan kita ada tembok. Kita jumpa dengan tembok, bukan kita kena korek lalu ke bawah. Kita panjat naik ke atas untuk menyelesaikan apa halangan yang ada di hadapan. Bukankah naik ke atas itu akan meningkatkan kualiti diri kita? Inilah yang disebutkan jangan limitkan diri anda. Kerana setiap kali berlaku sesuatu yang menyebabkan kita down, kita akan kata, adakah ini sahaja limit aku? Adakah di sini sahaja aku? Atau, okay, fine, aku memang tak boleh buat benda macam ni. No such a thing macam tu. Setiap orang dilahirkan untuk berjaya. Kalau tidak, mana mungkin. Allah sendiri menyebut dalam Al-Quran, laqad karramna bani Adam. Kami telah memuliakan anak Nabi Adam. Itu adalah kita. Jadi, dari sini, apa yang kita faham, setiap kali berlakunya sesuatu yang membuatkan kita rasa kita off limit kita kena tahu. Sekali lagi saya ulang, saya rephrase. Setiap kali berlaku sesuatu yang menyebabkan kita down dan kita rasa kita sampai kepada limit kita, tahulah bahawa sebenarnya Allah ingin membuka lembaran baru bagi kita, mengangkat level dan kualiti kita. Cuba kita tengok apa jadi kepada Hiroshima. Dan jangan lupa cerita Honda tadi. Bukankah hari ini Honda menjadi simbol kepada kejayaan kepada abang-abang dan kakak-kakak? Sehingga kan orang kata bila ada Honda, mereka sudah mencapai satu level dalam kehidupan. Nah, sekali lagi terbukti kepada kita bahawa jangan limitkan diri anda. Kerana timbul persoalan di sini.
siapa sebenarnya yang melimitkan diri kita? Tahukah anda, Malaysia adalah sebuah negara daripada 199 buah negara yang ada di dunia. Kenapa hanya melimitkan usaha kita di Malaysia semata-mata? Tak teringinkah anda jadi seperti jenama antarabangsa yang masuk ke negara kita? Contoh seperti Nike, Adidas, mereka bukan berasal daripada negara kita, tetapi mereka datang ke negara kita untuk mengembangkan bisnes dan usaha mereka. Tak inginkah anda event anda bertahap dunia seperti lumba kereta F1, MotoGP? Dia bukan berasal daripada negara kita, tetapi event itu dibawakan ke negara kita untuk mengembangkan limitasi mereka. Siapa sebenarnya yang meletakkan limitasi ke dalam diri kita? Bukan orang lain, bukan suasana, bukan keadaan, bukan juga keuangan. Yang meletakkan limitasi pada diri kita adalah dalaman kita sendiri. Sebab itu, Muhammad Ali, peninju dunia yang terkenal, berkata, kita jatuh bukan disebabkan oleh batu yang besar kita tersadung. Sebaliknya, batu-batu kecil yang ada dalam kaki yang membuatkan kita tak selesa kita terjatuh. Itulah perumpamaan kepada diri kita. Belum orang lain kata apa-apa tentang idea kita, kita sendiri menjatuhkan idea kita sebelum kita cerita kepada orang lain. Belum orang lain menghina, mengutuk dan menghantam macam-macam kepada produk dan impian kita, kita sendiri meletakkan limitasi itu kepada diri kita sendiri. Who put the box? Sebab kita mesti kena keluar daripada box tadi. Kalau box itu adalah diri kita, dan kita kena think out of the box. Tapi kalau box limitasi itu dari Islam, dari agama, maka kita jadikan kotak itulah yang akan melonjakkan kita seperti patung yang ada spring. Bila buka kotak, melonjak dia naik ke atas. Begitulah keadaan kita dengan agama. Ketika bumi Mekah tidak menerima baginda Nabi SAW, Allah membuka jalan kepada Nabi untuk Isra' Mi'raj. Kenapa? Kerana Allah ingin menghilangkan limitasi dalam diri Nabi Muhammad SAW untuk melihat bahawa dunia ini masih luas. Bukan sahaja ada penduduk bumi, masih ada penduduk langit yang sentiasa menantikan kedatangan baginda Nabi SAW. Tengok bagaimana Nabi menerapkan limitasi itu dalam diri kita. Selepas peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi membuat perjalanan pergi ke Taif untuk mengembangkan dakwah Nabi. Nabi berjaya atau tidak? Tidak. Nabi dibaling dengan batu sehingga berdarah keadaan kaki baginda. Tetapi bila Nabi balik, Nabi tidak melimitkan diri Nabi kepada Taif semata-mata, kerana masih ada kota Madinah. Dan ketika Nabi sampai di kota Madinah, penduduk Madinah menerima baginda Nabi SAW. Dan tengok, Islam sampai kepada kita tanpa limitasi ke seluruh dunia, hasil daripada tidak melimitkan diri Nabi kepada kota Mekah semata-mata. Bayangkan bagaimana anda yang sedang menonton saya sekarang, abang, kakak, yang cuba keluar daripada limitasi anda untuk explore dunia dengan lebih mendalam lagi. Bayangkan sejauh mana anda boleh pergi. Orang yang paling layak memberikan 1001 alasan untuk tidak menjadi orang berjaya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana baginda Nabi mempunyai 1001 alasan. Yang pertama, sebagai contohnya, Nabi, satu kampung Nabi Mekah
tidak suka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika baginda membawa dakwah baginda. Sedangkan semua mereka mengenali baginda Nabi. Kita, kampung kita pun tak kenal lagi kita siapa. So, sepatutnya kita memperkenalkan diri kita dan mempunyai peluang untuk terus maju ke hadapan. Betul tidak? Yang kedua, Nabi bukan sahaja tidak disukai, malah ditentang oleh seluruh penduduk Mekah ketika itu. Kita, belum lagi orang lain kata apa-apa, kita sendiri yang menentang idea kita sendiri. La haula wala quwata illa billah. Yang ketiga, ini antara poin yang paling besar. Ketika Nabi membawa dakwah Nabi, ada dua empire terbesar dunia ketika itu, iaitu Rom dan Parsi, yang mana semua orang tahu besarnya sejarah Rom dan Parsi. Sepatutnya kalau kita dah ada dah, ikut sajalah. Apa lagi kita nak buat? Buat apa lagi kita nak reka-rekakan nak buat apa? Tidak. Nabi SAW membuktikan kepada kita dengan usaha baginda, strategi yang baginda susun dan kaedah serta penantian yang diberikan tempoh masa kepada proses kejayaan menghasilkan satu natijah yang cukup besar. Sehingga hari ini nama Nabi Muhammad SAW dinobatkan sebagai orang yang pertama yang mempunyai kesan ke atas setiap individu yang hidup di atas muka bumi. COVID-19 antara contohnya. Tengok bagaimana kata-kata baginda Nabi digunakan di papan-papan iklan dan kenyataan tentang penyakit COVID-19 dan cara mengatasinya. Jadi, apa yang melimitkan diri kita sebenarnya? Tak ada. Yang ada hanyalah diri kita. So, berjuang untuk melawan limitasi diri sendiri adalah yang diajar di dalam mana-mana cerita dan rancangan yang kita tengok. Contohnya, rancangan Naruto. Cuba kita tengok bagaimana Naruto mengenengahkan usaha untuk mengatasi limitasi diri supaya daripada serigala ekor 1 sampai jadi serigala ekor 9. Tak cukup macam tu sahaja, beliau menghidupkan mimpinya menjadi Hokage. Tak cukup itu sahaja, jom kita tengok cerita yang lain. Tuan-tuan kenal cerita Bleach, bagaimana Ichigo membawakan satu harapan kepada orang ramai dengan membawakan satu sinar melalui menghilangkan limitasi dirinya, sehingga beliau boleh membuatkan kuasa Bankai yang lebih tinggi daripada orang lain. Nah, dua contoh ini contoh animasi. Belum lagi masuk cerita-cerita lain. Jom kita tengok cerita Never Back Down. Macam mana hero berusaha untuk menghilangkan limitasi dirinya supaya menjadi champion melawan orang yang suka bully. Begitu juga dengan cerita-cerita yang lain. Banyak sebenarnya yang boleh kita pelajari dalam kehidupan ini. So, sudah sampai masanya, don't limit yourself, explore untuk dapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam.